Salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang hubungan Malaysia dan juga Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah memegang jawatan Perdana Menteri pada 3 April 2009 dan merupakan anak sulung bekas Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Tun Abdul Razak. Pelantikan Datuk Seri Najib Abdul Razak ini bukanlah melalui pilihan raya, akan tetapi pelantikannya sebagai Perdana Menteri disebabkan oleh peletakan jawatan oleh Tun Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri ketika itu. Setelah menjawat jawatan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib telah menerima panggilan daripada Presiden Amerika Syarikat iaitu Barack Obama yang mengucapkan tahniah ke atas pelantikannya sebagai Ketua Perdana Menteri Malaysia, dan ia mencerminkan perkongsian yang kukuh dan berkembang antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembangunan aspek dari segi politik di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak adalah dengan melantik Duta Baru Malaysia ke Amerika Syarikat. Malaysia telah melantik Datuk Seri Dr. Jamaluddin Jarjis, manakala Amerika Syarikat turut menukar dutanya Amerika Syarikat ke Malaysia dengan melantik Paul W. Jones sebagai Duta Baru Amerika Syarikat ke Malaysia. Dan hal ini menunjukkan keseriusan dalam hubungan kedua-dua negara ini untuk membangunkan politik yang stabil. Seterusnya, pembangunan dari segi politik adalah apabila Barack Obama telah menjemput Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak untuk menghadiri sidang kemuncak keselamatan nuklear pada April 2010, dan apa yang lebih menarik dalam pertemuan ini adalah hanya pemimpin China dan Malaysia yang mewakili wakil Asia yang dijemput untuk mengadakan pertemuan secara bersemuka ini. Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif di antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat dari segi politik. Ketika bertemu dengan Presiden Barack Obama telah mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Najib ke atas kelulusan Akta Perdagangan Strategik Malaysia 2010 yang diluluskan pada 5 April tersebut. Dan dalam pertemuan selama 40 minit tersebut, banyak perkara yang dibincangkan kedua-dua pemimpin, antaranya merangkumi isu dua hala, termasuk usaha Malaysia mengatasi pemerdagangan orang dan juga dasar ekonomi baru Malaysia. Selain itu, antara pembangunan politik yang seterusnya adalah dasar luar Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Obama dilihat lebih memberikan perhatian kepada Asia Tenggara dan juga dunia Islam. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi hubungan Malaysia dan juga Amerika Syarikat ke arah yang lebih positif. Hal ini dibuktikan dengan setiausaha negara Amerika Syarikat iaitu Hillary Clinton mengadakan lawatan ke Sekretariat ASEAN semasa lawatan rasmi pertamanya ke luar negara pada Februari 2009, dan beliau turut menghadiri mesyuarat ARF dan PMC pada tahun 2009, 2010 dan juga 2011. Dan bagi dari aspek hubungan dunia Islam pula, pada 4 Jun 2009 ketika di Kahira, Mesir, Barack Obama dalam ucapannya menjadikan Malaysia sebagai rujukan sebuah negara yang dinamik adalah dengan menyatakan bahawa kemajuan negara Islam daripada Kuala Lumpur hingga ke Dubai membuktikan bahawa tidak perlu ada percanggahan antara pembangunan ekonomi dan juga tradisi. Akhir sekali, sepanjang pentadbiran Datuk Seri Najib Abdul Razak, banyak lawatan-lawatan baik wakil Malaysia ke Amerika Syarikat maupun wakil Amerika Syarikat ke Malaysia yang berlaku, yang membincangkan pelbagai isu berkaitan dengan ekonomi dan sosial antara kedua-dua negara. Hal ini dilihat sebagai perkembangan politik yang berlaku di antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Amerika Syarikat juga mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara yang dinamik dan penting bagi Amerika Syarikat, dan oleh hal yang demikian pembangunan aspek politik hubungan Amerika Syarikat dan Malaysia amat baik dan positif pada era pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Seterusnya ialah pembangunan dari segi ekonomi, di mana Amerika Syarikat melabur dengan Malaysia. Pelaburan Amerika Syarikat di Malaysia jumlahnya sekitar 10 bilion American dollar dengan syarikat Coca-Cola yang menjadi salah satu firma yang terbaru Amerika Syarikat untuk melabur di Malaysia. Pada masa ini, Amerika Syarikat sekali lagi menjadi pelabur asing yang terbesar di Malaysia dengan syarikatnya yang sangat aktif dalam sektor elektronik, tenaga dan pembuatan.
Hal ini secara keseluruhannya telah menjadikan Malaysia kini menerima lebih banyak secara langsung pelabur asing. Selain itu juga menjalankan hubungan perkongsian dengan Amerika Syarikat dalam hubungan perdagangan juga merupakan pembangunan dari segi ekonomi. Okey, dalam terma perdagangan dua hala pada tahun 2010, iaitu jumlahnya hampir mencecah 40 bilion dolar. Pasaran Amerika Syarikat masih memacu apa yang Malaysia hasilkan. Walaupun pengangguran di Amerika Syarikat adalah tinggi, namun Amerika Syarikat di Malaysia mencatatkan keuntungan terutamanya dalam sektor teknologi tinggi. Okey, seterusnya pula pembangunan dari segi sosio budaya. Yang pertama ialah Malaysia menarik banyak pelancong dari Amerika Syarikat dan dari seluruh dunia, di mana Malaysia merupakan negara yang banyak tarikan pelancongan disebabkan oleh keindahan alam semula jadi yang belum diterokai. Sebagai contoh, tarikan pelancongan di Malaysia ialah di negeri Sabah. Seperti yang kita tahu, sektor pelancongan juga merupakan salah satu sektor yang membantu dalam pendapatan negara. Oleh hal itu, Malaysia membuka banyak sektor pelancongan dan menarik lagi banyak pelancong untuk datang ke Malaysia. Okey, seterusnya menghantar guru dari Amerika Syarikat untuk mengajar di Malaysia. Hal ini dilakukan adalah untuk mengatasi masalah pengangguran belia di Malaysia. Hal ini kerana pengangguran di Malaysia adalah tinggi disebabkan oleh penguasaan bahasa Inggeris yang lemah. Seperti yang kita tahu, penguasaan bahasa Inggeris adalah sangat penting. Okey, bagi menyelesaikan masalah pengangguran dalam kalangan belia di Malaysia, kerajaan telah mengarahkan institusi awam untuk meningkatkan bilangan jam kredit dalam bahasa Inggeris bermula daripada tahun pertama. Okey, kesimpulannya, jika dibandingkan dengan fasa terdahulu, tempoh sekarang menunjukkan hubungan Malaysia dan Amerika Syarikat pada tahap yang paling rapat dalam perkongsian, ataupun dalam arti kata lain, istilah yang ada timbal balik di kedua belah pihak, iaitu antara Malaysia dan Amerika Syarikat.